Hai, selamat bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini cikgu akan kongsikan berkenaan dengan sistem tanaman takungan. Apa itu sistem tanaman takungan? Yang mana merupakan satu aspek penting dalam pertanian bandar RBT tahun 5. Cikgu telah sediakan satu video khas yang mana dibantu oleh Cikgu Raisah, iaitu berkenaan dengan tutorial cara untuk menghasilkan sistem tanaman takungan mana boleh kamu lakukan semasa berada di rumah. Maka untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat video yang telah disediakan. Pada pembelajaran pada kali ini, murid-murid dikendaki untuk merujuk pada buku teks dan bersedia dengan buku nota untuk mencatat perkara yang penting. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat objektif pembelajaran untuk kita pada hari ini. Objektif yang pertama ialah murid dapat menyatakan maksud pertanian bandar. Yang kedua, murid dapat melakarkan sekurang-kurangnya 2 lukisan sistem tanaman takungan. Dan yang terakhir, murid dapat menghasilkan sistem tanaman takungan berdasarkan lakaran yang telah dipilih. Oleh demikian, apakah yang dimaksudkan dengan pertanian bandar? Jadi, pertanian bandar merujuk kepada aktiviti pertanian yang mengeluarkan bahan makanan sendiri melalui pendekatan yang praktikal dan juga mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. 3 perkara penting untuk pertanian bandar. Yang pertama ialah ruang, yang kedua ialah bahan, seterusnya ialah alatan. Apabila kita bercakap soal ruang, maka apabila kita berada di rumah-rumah yang tidak mempunyai tanah untuk bercucuk tanam, maka ruang yang terhad perlu untuk kita maksimalkan dengan tanaman. Seterusnya, alatan dan bahan yang diperlukan untuk pertanian bandar adalah mudah dan tidak memerlukan kemahiran yang terlalu spesifik, menjadikan pertanian bandar boleh dilakukan oleh sesiapa di mana jua kita berada. Sedikit maklumat tambahan berkenaan dengan proses penghasilan produk, maka ini adalah langkah-langkah yang perlu untuk diikuti. Yang pertama ialah menjana idea, yang kedua melakar reka bentuk produk, ketiga menganalisis, menilai dan menambah baik, pengiraan kos, nombor 4, nombor 5 penghasilan produk, dan kemudian yang kita membentangkan produk yang telah dihasilkan. Oleh demikian, apakah kelebihan pertanian bandar kepada kita yang mengusahakannya? Yang pertama ialah kita dapat menghasilkan makanan sendiri seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, maka kita tidak perlu lagi untuk membelinya di tempat lain. Kelebihan yang kedua ialah kualiti makanan dapat dipelihara kerana kita sendiri yang mengusahakannya dan kita juga menjaganya, maka kita tahu apakah yang dimasukkan, apakah yang diletakkan bahan-bahannya. Seterusnya dapat menjimatkan kos kerana kita tidak perlu lagi membelinya di pasar kerana harganya yang agak tinggi. Yang keempat ialah menjadi satu terapi kepada kita bila kita balik kita melihat perkara ataupun benda yang berwarna hijau, makanya ia akan menenangkan jiwa dan fikiran dan juga mengurangkan stres. Tumbuh-tumbuhan ini juga membekalkan oksigen yang dapat menjadikan pengudaraan di rumah kita lebih baik. Yang terakhir ialah dapat memberikan peluang pekerjaan kepada mereka yang hendak mencuburi bidang berasaskan pertanian bandar. Semoga pertanian bandar dapat berkembang di Malaysia. Sekarang mari kita lihat bekas-bekas tanaman yang boleh digunakan untuk pertanian bandar. Bahan dan bekas tanaman yang kamu dapat lihat di hadapan kamu ini adalah terdiri daripada bahan yang boleh dikitas semula. Contohnya botol minyak masak, bekas makanan, botol minuman, botol deterjen dan juga tin biskut. Bagi produk dan juga projek, murid-murid digalakkan untuk mengambil bekas plastik kerana ianya mudah untuk dibentuk. Dengan menggunakan bahan-bahan yang terpakai, maka kita boleh dapat menjimatkan kos. Kita teruskan lagi dengan jenis-jenis tanaman yang boleh digunakan dalam pertanian bandar ini. Yang pertama ialah sayur-sayuran, contohnya bayam, kangkung, sawi dan salad. Yang kedua, buah-buahan, contohnya tomato, terung, peria dan bendi. Dan yang ketiga ialah herba, contohnya pegaga, misai kucing, pudina dan basil. Dan yang terakhir ialah pokok hiasan, contohnya lidah jin, lidah buaya, kaktus dan juga bunga kertas. Oleh demikian, terdapat banyak variasi tanaman yang boleh kamu pilih mengikut cita rasa masing-masing.
Salah satu sistem tanaman yang berada dalam pertanian bandar ialah sistem tanaman takungan, di mana bekas tanaman yang direka khas bagi membekalkan air secara sendiri, self-watering container. Oleh demikian, kita tidak perlu untuk menyiram pokok tersebut setiap hari dan juga kerap. Penjelasan terhadap perihal berikut adalah menerusi gambar yang kamu dapat lihat di hadapan kamu ini, di mana ianya mempunyai beberapa ciri-ciri khas, contohnya indikator aras air, batang paip, lubang limpah, penutup yang diletakkan pada bahagian bawah botol, leka, gabus dan banyak lagi yang kamu akan pelajari pada slide seterusnya. Lakaran yang ingin dilakukan oleh murid-murid adalah berasaskan kepada bentuk medium, corak dan juga hiasan yang ingin dilakukan. Jadi persoalannya, apakah medium tanaman yang kita akan gunakan dalam pertanian jenis takungan ini? Yang pertama ialah kokopit, peat moss dan leka, namun terdapat juga bahan dan juga medium lain, contohnya vermiculite. Berikut merupakan kelebihan dan juga kebaikan sistem tanaman takungan kepada pengusaha yang melakukannya. Yang pertama ialah mudah untuk diselenggara kerana ia tidak memerlukan kemahiran yang tinggi. Yang kedua, kualiti makanan sentiasa terpelihara dan terjamin. Yang ketiga, sesuai untuk ruangan yang terhad. Kalau di rumah kita mempunyai penjuru yang tidak ada apa-apa, maka kita boleh gunakan kawasan tersebut. Yang keempat ialah menjimatkan kos kerana tidak perlu untuk beli di luar. Dan yang terakhir ialah mesra alam kerana kita mengitas semula bahan yang digunakan. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat video tutorial yang akan dibentangkan oleh Cikgu Raisa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan tentang proses untuk menghasilkan sistem penanaman secara takungan. Baiklah, cikgu-cikgu perlu menyediakan botol plastik, cat sembur dan cikgu-cikgu juga boleh menggunakan pipe PVC. Ada yang pipe yang jenis besar dan ada juga yang kecil. Ada dua fungsi, gerimik, pisau boleh laras, gabus, gergaji lengkung halus dan cikgu-cikgu perlu menyediakan beberapa helai tali mop, pen penanda, gunting serbaguna, tudip tangan dan cikgu juga perlu menyediakan corong untuk menapis air, lidi sate dan seterusnya. Untuk medium penanaman, cikgu-cikgu menggunakan kokopit dan juga leka. Langkah yang pertama ialah botol perlu ditanda di sekeliling permukaan botol dan di bahagian atas sebelum dipotong. Langkah kedua ialah proses untuk memotong botol yang ditanda. Tetapi sebelum itu, pastikan cikgu-cikgu mengingatkan murid-murid agar menggunakan pisau boleh laras yang mempunyai bilah-bilah. Sebelum memotong, pastikan bilahnya dinaik sedikit sahaja. Bila kita menggunakan ini, dia boleh patah, menyebabkan patah dan agak berbahaya kepada murid-murid. Dan pastikan juga cikgu-cikgu ingatkan murid-murid agar memakai sarung tangan semasa memotong botol ini. Bimbing murid-murid menggunakan pisau dengan berhati-hati agar tidak tercedera. Pastikan sewaktu memotong dipantau, guru-guru memantau hasil kerja murid-murid. Ini ialah hasil botol selepas dipotong. Cikgu-cikgu bolehlah melukis corak pada atas botol mengikut kreativiti masing-masing. Langkah seterusnya ialah ataupun tebuk lubang di kiri atau kanan botol sebagai lubang limpah. Pastikan lubang limpah ini ditebuk secara berhati-hati sebab gerimik ini juga sangat tajam dan boleh mencederakan tangan. Pastikan lubang limpah ini ditebuk kecil sahaja supaya medium tidak terkeluar melalui lubang limpah ini. Sekiranya murid-murid berkeperluan untuk memakai sarung tangan, amatlah digalakkan untuk mengelakkan daripada kecederaan. Beginilah keadaan lubang limpah yang telah dilubangkan. Seterusnya, tebuk beberapa lubang di sekitar atas botol
juga dengan menggunakan gerimit. Terpulang kepada guru-guru untuk membimbing murid sama ada menggunakan alatan lain untuk menebukkan lubang. Pastikan memberi ingatan kepada murid agar berhati-hati menggunakan alatan yang tajam. Pastikan lubang yang ditebuk ini bersesuaian dengan saiz tali mop. Seterusnya, masukkan tali mop pada lubang yang dibuatkan tadi. Masuk mengikut bahagian dalam botol. Dan pastikan selepas masuk seperti ini, dipintal di bahagian atas ataupun di bahagian luar botol. Ini untuk mengelakkan daripada tali mop terjatuh ke bawah, ke bahagian dalam botol. Masukkan tali mop ini pada semua lubang yang ditanda, yang ditebuk tadi. Selain daripada tali mop, kita juga boleh menggunakan perca kain yang fungsinya boleh menyerap air ke dalam medium. Contoh ataupun hasil tali mop yang sudah dimasukkan ke dalam setiap lubang yang ditebuk tadi. Baiklah, seterusnya untuk botol di bahagian bawah, kita juga boleh spray atau semburkan dengan cat yang berwarna-warni mengikut kreativiti guru. Contoh hari ini menggunakan botol luksinar sahaja. Seterusnya ialah proses untuk membuat alat penanda untuk menentukan aras air. Kita cucukkan lidi pada gabus. Kemudian masukkan gabus yang dicucuk lidi ini ke dalam pipe PVC. Berhati-hati semasa menggunakan lidi sebab lidi ini juga boleh mencederakan mata untuk murid-murid. Okey, seterusnya masukkan lidi, gabus dan pipe PVC ini ke dalam lubang pada mulut botol yang ditebuk tadi. Seterusnya, jika guru atau murid menggunakan pipe PVC yang besar, pastikan lubang botol ini sama saiz dengan pipe PVC. Jadi penutup botol ini tidak perlu digunakan. Penutup botol tidak perlu digunakan sekiranya saiz PVC sama saiz dengan mulut botol. Seterusnya, masukkan pipe ke dalam lubang penutup botol dan ketatkannya pada mulut botol. Selepas itu, ini hasilnya. Selepas itu, masukkan ke dalam bekas penanaman. Lidi yang dicucuk dengan gabus dimasukkan ke dalam batang pipe dan seterusnya kita akan letakkan untuk bahan-bahan medium. Pertama sekali, masukkan leka. Masukkan beberapa senduk leka lah di sekeliling botol ini. Pastikan ia diletak rata, sekeliling botol diletak rata. Kemudian masukkan medium tanaman iaitu kokopit. Kokopit ni boleh dimasukkan bergantung kepada saiz botol yang kita buat. Masukkan anak pokok ke dalam medium penanaman. Untuk memudahkan meletakkan anak pokok, pastikan kita lubangkan sedikit pada medium penanaman. Isikan air dalam batang paip. Gunakan corong supaya air dapat mengalir dengan baik. Air yang diisi perlulah sehingga keluar melalui lubang limpahan dan pastikan lidi akan naik. Lidi yang ada gabus tadi akan naik menandakan air sudah mencukupi untuk projek tanaman ini. Pastikan air diisi apabila lidi menunjukkan paras air sudah kering. Selesailah sudah kita untuk projek tanaman secara takungan. Terima kasih. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid dan juga guru-guru yang sudi untuk menonton. Semoga bertemu kita lagi pada video yang akan datang. Okey, baik. Itu adalah cara-cara untuk melakukan daripada proses awal sehingga habis
Maka cikgu harap kamu boleh faham dan juga teliti setiap daripada proses, dan juga semasa melakukan itu kita pastikan keselamatan dijaga sepanjang masa. Maka kita gunakan bahan-bahan seperti yang tajam, gunting, pisau dan sebagainya. Maka kita perlu untuk berhati-hati. Terima kasih kerana sudi untuk menonton. Sila like, share dan subscribe. Semoga bertemu kita lagi dalam video akan datang. Bye-bye.